Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jim dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 14 Mei 2024. Usaha membangunkan daerah Nabawan dari aspek sosial dan ekonomi sedang giat diusahakan. Ia bagi memastikan daerah tersebut tidak terpinggir daripada arus pembangunan negeri dan negara. Adun Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin berkata, setiap pembangunan dirancang dengan teliti bagi memastikan ia memberi manfaat kepada segenap lapisan masyarakat. Beliau berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Nabawan di Dewan Terbuka Majlis Daerah Nabawan. Datuk Ghani berkata tema Pesta Keamatan tahun ini, keamatan melangkaui keterjaminan makanan, amat bermakna kepada penduduk Sabah, khususnya golongan petani, penternak dan nelayan. Dua perkampungan rumus iaitu Kampung Kimihang Laut dan Kampung Monggis di Kudat akan diwartakan sebagai perkampungan sah, turut dikenal pasti satu kawasan berhampiran Pekan Kudat. Adun Tanjung Kapur Bencong berkata, pihaknya telah menghantar permohonan melalui Ketua Daerah Kudat untuk tujuan tersebut. Selepas menerima status perkampungan sah, Jawatan Ketua Kampung dan pengurusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dapat diwujudkan untuk memajukan kampung berkenaan. Ada jawatan ketua kampung semestinya. Ada ketua jawatan kampung dan ada jawatan pengurusi JKKK. Ketua-tua orang penting dalam kampung ini akan melihatlah apa pembangunan yang perlu dan maklumkan kepada pihak pejabat daerah. Bencong ditemui media selepas Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kudat di Kudat. Sementara itu, Pegawai Daerah Kudat Alexander Yong merangkap pengurusi Jawatan Kuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Daerah Kudat berkata, selain pertandingan sukan tradisi, tarian Mogingkol dan paluan gong, turut diadakan pertandingan seni ukir kayu. Kita juga adakan ini ukiran kayu, iaitu kita mencungkil balik bakat yang dulu mungkin yang sudah hampir pupus, sekarang kita coba timbulkan semula. Inilah di antara yang menarik diadakan. Jadi sempena keamatan ini, inilah peluang kami untuk mencari rezeki, inilah peluang kami berkongsi seni dengan masyarakat luar, dan pada saya keamatan memang membantu kami lah, bukan saja untuk rezeki tetapi melestarikan seni budaya suku kaum Merungus. Penduduk daerah Telupit diminta memajukan sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan selain mempelbagaikan sumber makanan. Ini bertepatan potensi daerah tersebut yang sesuai dibangunkan dalam bidang pertanian. Daerah Telupit ini adalah daerah yang membangun terutamanya dari segi pertanian. Jadi saya menyeru kepada masyarakat daerah Telupit melipat gandakan usaha untuk menyambut seruan kerajaan, meningkatkan produktiviti pertanian, penternakan dan juga tanaman pontan, memaksimalkan penanaman tanaman pontan untuk dijual kepada pasaran lah untuk meningkatkan pendapatan. Datuk Johnny Bon ditemui media selepas sambutan Pesta Keamatan Peringkat Daerah Telupit di Dewan Serbaguna Majlis Daerah Telupit. Dalam majlis ini, Quency Isabel Lazarus dinobatkan sebagai pemenang unjuk ngadau Daerah Telupit 2024 sekaligus memenangi wang tunai RM3,000, piala dan hadiah iringan. Manakala tempat kedua dan ketiga dimenangi Judith Gracie Edwin dan Quency Eva Lesti Wong. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM2,000 dan RM1,000 beserta piala dan hadiah iringan. Pembinaan Balai Bomba dan Penyelamat selain Dewan Serbaguna di kawasan Tunku Lahad Datu perlu dipertimbang segera kerajaan negeri. Ketiadaan kedua-dua kemudahan itu menyukarkan penduduk lebih-lebih lagi ketika berlaku bencana alam. Ketua Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Tunku, Datuk Abdul Hakim Gulam Hassan menyatakan komitmennya untuk membawa perkara berkenaan kepada kerajaan negeri. Kita mengharap pada kerajaan negeri supaya dapat menyediakan satu dewan masyarakat yang besar untuk keperluan masyarakat.
Dan dia juga boleh membantu sekiranya berlaku bencana, kan dia boleh jadi satu pusat penempatan khususnya kepada masyarakat di daerah Tungku ni. Ketika ini, aktiviti penduduk kampung seperti majlis rasmi kerajaan serta program lain hanya diadakan di perkarangan masjid daerah ataupun di tanah lapang menggunakan kanopi. Manakala jika berlaku kebakaran, terpaksa menunggu ketibaan pasukan bomba dalam tempoh masa hingga sejam berikutan jarak balai bomba Lahad Datu yang jauh kira-kira 100 km dari Tungku. Program bercirikan kebudayaan dan hiburan setempat mampu menarik pelancong dalam dan luar negara. Penerbitan rancangan TV dan radio Jabatan Penyiaran Sabah RTM Sabah memfokuskan kandungan berkenaan dalam penerbitan rancangan khas tahun ini. Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah Teknologi Cyril Simon berkata, antara program yang diketengahkan pertandingan seni warisan juara Limbai 2024. Program ini adalah satu program yang bercorak kesenian, di mana program ini dapat memartabatkan lagi kesenian di ataupun budaya negeri Sabah lah, khasnya. Cyril menyatakan demikian selepas melakukan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Ketua Menteri mengenai rancangan-rancangan RTM Sabah yang baharu selain memperkenalkan barisan pengurusan RTM Sabah. RTM Sabah menghargai sokongan padu kerajaan negeri dalam membantu menjayahkan program-program RTM Sabah. Sokongan masyarakat penting untuk menjayakan penganjuran program kempen derma darah. Ini bagi membantu pihak hospital menambah bekalan darah yang berkurangan untuk menampung keperluan pesakit. Sehubungan itu, Pegawai Seranta Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth HQE2, Muhammad Sabri Sailus mengalu-alukan orang ramai tampil melaksanakan tanggungjawab sosial menderma darah. Untuk membantu pesakit yang memerlukan, khususnya pesakit thalassemia yang kita sedia maklum tertinggi. Sabah ini adalah tertinggi di Malaysia dan juga pesakit-pesakit lain yang memerlukan. Sabri ditemui RTM semasa kempen derma darah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Bagi saya tidak susah untuk saya mencari tempat untuk di mana saya mau menderma. Jadi ini salah satu program yang baik peringkat jabatan. Saya harap benda ini dapat diteruskan. Menderma supaya boleh memberi kepada orang lain, khususnya yang ingin memerlukan darah lah. Masa sekarang ini pun tabung darah pun berkurang kan. Jangan takut sebab sakit tiada, side effect pun tiada. Jadi jangan takutlah sebab kita dapat membantu orang yang memerlukan, contohnya macam pesakit-pesakit thalassemia ataupun yang mangsa-mangsa kemalangan gitu. 27 unit darah yang berjaya dikumpul dalam kempen tersebut akan disalurkan kepada Jabatan Perubatan Transfusi HQE2. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas pertuduhan melakukan amang seksual terhadap seorang kanak-kanak di Kampung Selamat Sempurna 5 Mac lalu. Tertuduh 33 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rosli Ahmad. Tertuduh melakukan ambang seksual terhadap anak perempuannya berusia 12 tahun kira-kira pukul 12.30 malam. Selepas kejadian, mangsa mengadu kepada ibu tirinya di lokasi berasingan di Kampung Selamat sebelum laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Sempurna. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 14-E Akta Keselamatan Seksual Kanak-kanak 2017. Mahkamah menetapkan 11 Jun depan untuk sebutan semula kes. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.